Topik 2. Masyarakat Melayu Tradisional. Topik ini akan membincangkan tentang sistem perundangan masyarakat Melayu tradisional. Undang-undang atau dikenali sebagai adat merupakan sistem perundangan yang menjadi panduan dan amalan masyarakat Melayu. Sistem perundangan yang wujud mampu mengawal perlakuan ahli masyarakat bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup masyarakat Melayu tradisional. Antara sistem perundangan masyarakat Melayu tradisional ialah Hukum Kanun Melaka, Adat Pepati, Adat Temenggung dan Undang-Undang 99 Perak. Mari kita lihat Hukum Kanun Melaka. Pengenalan. Hukum Kanun Melaka merupakan undang-undang tradisional yang tertua di negara, merupakan undang-undang tidak bertulis, mula ditulis dan disusun secara teratur pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Mengandungi 44 fasal yang menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar, pantang larang dalam masyarakat dan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam. Ciri-ciri Hukum Kanun Melaka. Sultan berada di kedudukan teratas mengatasi undang-undang, hukum kisas tidak dikenakan kepada sultan atau kerabat raja, mengamalkan konsep daulat dan tula, ulama dan kadi bertanggungjawab dalam pertabalan, perkahwinan dan pemakaman raja atau sultan. Undang-undang jenayah dapat dibahagikan kepada 3, iaitu hukum kisas, hukum hudud dan hukum takzir. Hukum kisas menyatakan sesiapa yang mengambil nyawa iaitu membunuh akan dibalas bunuh. Orang Islam yang membunuh orang kafir tidak dikenakan kisas. Hukum diat pasal 17 Hukum Kanun Melaka menyatakan pembunuh dengan sengaja jika diberi maaf oleh waris akan dikenakan diat iaitu denda. Hukum hudud berhubung dengan kesalahan zina, kazaf, mencuri, minum arak dan murtad. Bagi kesalahan zina akan direjam sampai mati bagi yang telah berkahwin dan sebat 100 kali bagi yang belum berkahwin. Bagi kesalahan kazaf akan disebat 80 kali sebatan. Bagi kesalahan minum arak akan dikenakan 40 kali sebatan. Hukum takzir. Hukum takzir merupakan hukuman yang tidak ditentukan bentuk hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contohnya, kesalahan ke atas orang yang mencuri dan membuat maksiat. Orang yang mencuri akan dimintakan kembali semula barangnya yang dicuri atau digantung leher dan diarak keliling kampung sebagai pengajaran. Seterusnya ialah Undang-Undang Muamalah, berhubung jual beli, riba, pinjam meminjam yang dinyatakan dalam pasal 30 Hukum Kanun Melaka. Sebagai contoh, dinyatakan hukum riba adalah haram. Undang-Undang Keluarga. Undang-undang keluarga berkaitan perceraian, wali talak dan sebagainya. Undang-undang Keterangan dan Acara merupakan undang-undang berkaitan syarat-syarat menjadi sultan. Juga dinyatakan hakim atau kadi dilarang menerima hadiah. Seterusnya, mari kita lihat Adat Pepati. Pengenalan. Diasaskan oleh Datuk Pepati Nan Sebatang, dibawa oleh orang Minangkabau ke Negeri Sembilan pada abad ke-17, mengandungi susunan peraturan yang lengkap, peraturan yang meliputi setiap aspek kehidupan. Wujud 2 sistem nasab iaitu nasab bapa patrilinear dan nasab ibu matrilinear. Ciri-ciri adat pepati. Dalam bidang pentadbiran, adat pepati bersifat demokrasi. Kuasa dibahagikan dari bawah ke atas di mana perut melantik buapak, buapak melantik lembaga, lembaga melantik undang dan undang melantik yang di-Pertuan Besar. Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat. Bidang perundangan. Kesalahan yang dilakukan boleh ditepus dengan membayar ganti rugi. Ganti rugi adalah mengikut tahap. Sebagai contohnya, orang yang membunuh perlu menanggung kehidupan keluarga mangsa. Yang di-Pertuan Besar atau undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman. Dalam bidang pembahagian harta, dalam adat pepati, harta adalah milik keluarga. Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan. Harta pusaka turun-temurun adalah kepunyaan suku. Pembahagian harta dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu harta
harta carian, harta dapatan dan juga harta pembawaan. Seterusnya, dalam bidang perkahwinan, suami dikenali sebagai orang semenda. Bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anak. Tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri. Dalam adat pepati, perkahwinan antara suku tidak dibenarkan kerana dianggap bersaudara. Seterusnya, adat Temenggung. Pengenalan diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan di Palembang. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali di Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. Adat Temenggung diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak mazhab Syafi'i, mengandungi peraturan setiap aspek kehidupan. Ciri-ciri dalam bidang pentadbiran. Adat Temenggung bersifat autokrasi, iaitu raja berkuasa mutlak. Sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara. Pentadbiran diketuai oleh raja atau sultan dan dibantu oleh pembesar. Pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung. Anak sultan adalah pewaris tahta. Dalam bidang perundangan, adat Temenggung adalah bersifat pembalasan. Undang-undang dalam adat Temenggung bersifat lebih tegas. Hukuman terhadap pembunuhan dibalas bunuh, mencuri akan dipotong tangan. Hanya raja atau sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. Dalam pembahagian harta, berdasarkan adat Temenggung, harta adalah milik individu. Mengikut undang-undang Islam, memberi keadilan kepada semua pihak. Anak lelaki mewarisi harta pusaka dengan kadar 2/3 berbanding perempuan. Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka, 1/3 bahagian. Dalam bidang perkahwinan, isteri mesti mengikuti suami selepas perkahwinan. Adat Temenggung membenarkan perkahwinan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. Seterusnya, Undang-Undang 99 Perak. Pengenalan merupakan undang-undang tertua di negeri Perak. Dibawa masuk oleh Syed Hasan dari Hadramaut pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin. Dikanonkan pada tahun 1867 dan berkuat kuasa sehingga 1900. Mengandungi pelbagai aspek yang memperlihatkan ciri keislaman, unsur bertimbang rasa dan kompromi. Ciri-ciri Undang-Undang 99 Perak. Fasal 24 Protokol Istana. Seseorang perlu mematuhi beberapa peraturan jika menghadap raja atau pembesar, seperti menundukkan kepala semasa duduk dalam balairung seri. Fasal 77 Peraturan Raja. Syarat untuk mewarisi tahta ialah anak raja mesti anak gahara. Jika raja atau pemerintah mangkat, tahta pemerintahan akan diwarisi oleh anak raja yang paling tua umurnya. Pasal 50 Penzinaan. Jika kedua-dua penzina mengakuinya akan diperintah nikah dan membayar denda. Menurut Islam, jika kesalahan zina oleh orang belum berkahwin dikenakan sebatan 100 kali. Pasal 6 Penzinaan. Hukuman bagi pesalah yang mengambil isteri orang akan dibuang dari mukim dan membayar denda berupa emas. Bagi perempuan, hukuman akan dicukur rambutnya tetapi tidak akan membayar denda. Pasal 23 Pembunuhan. Orang Islam yang membunuh orang Islam tidak boleh dijatuhkan hukuman kerana keduanya akan binasa. Hukuman yang dikenakan denda 4 tahil emas, 2 paha emas, 2 dirham dan disedekahkan setahil sepaha emas. Hukuman ini tidak selaras dengan pengaruh hukum Islam yang mengatakan seseorang yang membunuh akan dihukum bunuh. Pasal 33 Pembahagian Harta. Anak perempuan akan diberikan rumah, kebun dan peralatan dapur. Alatan besi atau senjata serta sawah padi diberikan kepada anak lelaki. Segala hutang dan harta dibahagikan seperti anak lelaki akan mendapat bahagian lebih dari anak perempuan. Harta lain akan dibahagikan sama rata kepada semua anak dengan adil.
Pasal 65 Perkahwinan. Pasangan yang baru bernikah tidak dibenarkan bersama selama lebih kurang 40 hari atas alasan menjaga keimanan masing-masing. Mengikut Islam, selepas akad nikah dilangsungkan, suami isteri tinggal bersama. Sekian itu sahaja perkongsian berkaitan sistem perundangan masyarakat Melayu tradisional.